Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi dipanjangkan umur, diberikan usia di tubuh badan kita ini. Insya-Allah dengan adanya sisa-sisa umur di tubuh kita ini, dapatlah kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Juga terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis dan juga seluruh di Jawatan Kuasa Surau Al-Huda, Proses di Presiden di mana. Juga terima kasih juga kepada suri saya yang fakir dan ini datang pada pagi sore yang mulia ini, sekadar berfungsi ilmu dan juga yang paling nyata sekali menyambung ukhuwah daripada para imam kepada putrajaya ini. InsyaAllah muslimin-muslimat, moga-moga perkongsian yang bakal dikongsikan nanti insya-Allah memberi manfaat bagi yang mendengar dan lebih-lebih lagi kepada saya yang membacanya insya-Allah. Jadi di mana yang diberi tajuk kepada saya mencari damai yang abadi. Muslim-muslimat, boleh tidak kita duduk di atas muka bumi ini, apa yang pasti seperti mana yang Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, Allah Taala nyatakan. Allah Taala kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa kematian. Yang nak jadi kematian itu sama ada kita baik ataupun jahat, dia bergantung di atas perilaku kita duduk di atas muka bumi ini. Sebab itulah muslim-muslimat, kita ni orang beriman, maka wajib ke atas kita kena beriktikad bahawa dunia di atas dunia yang sekarang kita duduk ni, ini hanyalah sekadar sekejap saja, seketika saja. Kehidupan kita yang abadi adalah tak kali kita akan berpindah pula di alam barzah dan juga alam yang seterusnya, iaitu di padang mahsyar kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, jadi insya-Allah pada pagi subuh yang mulia ini saya akan baca sepotong hadis yang saya petik daripada kitab Mastikah Hadis. Kitab Mastikah Hadis jilid yang pertama, Keluaran Jabatan Agama Islam Malaysia. Muslim-muslimat ada masa cari guru, jadi cari ustaz. Dan saya percaya yakin di Putrajaya ni dok kurang ramainya ustaz. Kadang-kadang kita ni sibuk nak mengaji kitab besar-besar, kitab besar-besar. Kadang-kadang kitab besar tu lah kadang-kadang bimbang kok gagal kita komit kitab tersebut. Muslim-muslimat ada kitab-kitab besar sangat. Kitab Mastikah Hadis ni pun bukan dok kurang besar ni, hebatnya kitab Mastikah Hadis Keluaran Jabatan Agama Islam ni. Dan kasih karangan Syekh Abdullah Basmi. Di dalam ditemunya berbagai-bagai mutiara simpanan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu daripada hadisnya saya petik daripada kitab Mastikah Hadis jilid yang pertama. InsyaAllah muslimin sama-sama kita perdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, innal qabra awwalu min innal qabru awwalu manzili min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysruhu minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Hadis riwayat Imam Tirmizi wa Ibnu Majah. Daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Muslimin-muslimat, sahabat dia Sayyidina Utsman ni, dia salah seorang
daripada sahabat right man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan setakat saja right man Rasulullah, bahkan dia juga salah seorang daripada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat saja sahabat Rasulullah, dia ni juga ahlul bait. Ahlul bait ni apa dia? Apa dia duk sebut-sebut tu? Baiti jannati, rumahku syurgaku. Baiti tu ahli. Dia juga ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bersama dengan dia lah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikahwinkan. Sebab tu dah di antara gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Osman, iaitu gelaran Zul Nurain. Zul Nurain. Apa maksud Zul Nurain ni? Zul, orang yang memiliki, Nur, cahaya, Ain, dua mata. Maksud dia kenapa? Sayyidina Osman ni orang yang memiliki dua cahaya mata. Pasal apa? Gelaran tersebut disabitkan dengan dua perkahwinan dia bersama dengan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah menikah dengan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah ni dia puteri nombor Rasulullah yang keberapa? Soalan sikit. Yang keberapa nak? Anak Nabi kita ada berapa orang? 7 orang. Budak-budak dia buat nyanyi tu kan, anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki 4 perempuan. Anak ingat? Ayah nak ingat? Ayah ingat lagu Sakit yang tu di sini. Tu ayah ada ingat lagu anak-anak alhamdulillah dia ingat. Tapi tu lah kecil tribal sikit, tribal kecil sikit. Dalam tu master pergi tengah je, suku je, insyaAllah boleh bawa dulu, pandai juga main speaker. Dia kecil tribal. Bila tribal sama besar dengan master dia dalam bentuk dengan tu dia dah. Jadi ditangkap sini, dia main sini semula. Minta maaf, siaran tergendala seketika. Kalau main bola kita katak dia orang boleh lah, insyaAllah. Jadi insyaAllah muslimin-muslimat, balik pada cerita Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Pasal apa dia gelar dengan nama Zul Nurain? Yang pertama pasal dia pernah bernikah dengan dua puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bernama Ruqayyah. Kalau duduk pak kita dia panggil Ruqayyah. Kalau belah bandar sikit dia panggil Kat Rock dia panggil. Tu. Kalau bahasa Arab dia panggil Ruqayyah. Wafat Ruqayyah, akhirnya Rasulullah nikahkan pula dia dengan salah seorang lagi puteri Rasulullah yang ketiga yang bernama Ummu Kalsum. Wafat juga akhirnya. Abidah. Yang last sekali nama Fatimah. Fatimah ni nikah dengan siapa ni? Fatimah nikah dengan Ali. So 2 orang je sempat dinikahkan pada Sayyidina Osman. Bahkan Rasulullah pernah kata, anda kata aku ada lagi puteri, nescaya akan aku nikahkan kepadamu. Tapi tak ada orang Rasulullah ada 4 orang je puteri. Hak sulung ni nama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan betul tak Fatimah. Ini 4 orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Osman ni dia orang hebat. Dia selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ditampuk pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin yang keberapa? 3. Dan dia lah yang paling lama sekali memerintah. Dalam Khulafah Ar-Rashidin dia paling lama sekali. Disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, hampir almost 12 years. Hampir 12 tahun.
kurang sebulan 12 tahun. 11 tahun 11 bulan. Hampir-hampir 12 tahun lamanya tu. Dan akhirnya dia terfitnah, dia dibunuh oleh Sayyidina Osman, dia mati dibunuh, dia terfitnah Muslimin-Muslimat. Maka kita tengok ni orang hebat ni yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Katanya Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah perhentian yang pertama daripada perhentian akhirat. Kubur tu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perhentian yang pertama daripada perhentian akhirat. Nak sebut apa? Rupa-rupanya kematian itu bukan penamat segala cerita. Dah? InsyaAllah. Boleh? Cari pen sikit saya. Nak pakai ke mic? Kalau nak pakai mic, saya tutup mic. Saya boleh, tapi kena concentrate sikit lah. Boleh ke? Boleh dah? InsyaAllah. Jadi muslimin-muslimat semua dah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubur itu adalah perhentian yang pertama daripada perhentian akhirat. Nak sebut apa dia? Nak sebutnya sebenarnya kematian itu adalah bermulanya sesuatu cerita. Bermulanya satu episod cerita yang cukup panjang. Kita duk ingat bila berlaku kematian tu penamat segala cerita. No. Kita orang beriman, orang Islam, rupa-rupanya kematian itu dia bermula satu episod cerita yang cukup panjang. Dia bukan the end of story, bukan. Dia the beginning. Kalau putih disebut ING itu sedang. ING ni the beginning of the new story. The death, the beginning of the new story. Kematian itu adalah sedang bermula satu cerita yang cukup panjang. Yang panjang tu nak berhenti bila muslimin-muslimat? Kiamat. Tak kala tiup sangka kala yang pertama, maka habislah, gugurlah semua, matilah semua jiwa yang bernyawa, maka di situ perhentian dia. Alangkah bagusnya muslimin-muslimat, kematian itu adalah penamat segala cerita. Kamu dah seperti mana yang disangka-sangka oleh orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam dia duk sangka kematian itu penamat segala cerita. No. Duk fikir juga kita ni kadang-kadang, alangkah bagusnya mati itu penamat segala cerita, penamat segala urusan. Anda kata begitulah sebenarnya muslimin-muslimat, tak payah mari subuh-subuh ni di surah Al-Huda ni. Tak payah. Tak payahlah kita bersungguh-sungguh nak sangat nak legang apa semua, nak cari apa semua, nak cari pahala, nak minta ampun segala dosa, tak payah. Pasal apa? Mati itu penamat segala cerita. Tapi begitu ke yang sebenar dia? No. Dia rupa-rupanya kematian itu bermulanya satu episod yang cukup panjang. Sebab tu kita sebagai orang beriman, orang Islam, kita kena aware benda ni. Kita kena beware. Pasal apa? Pasal nak jadi apa di dalam kubur kita kelak, di alam barzah kita tu, dia bergantung di atas urusan kita sekarang ni. Muslimat, tak ada manusia dah duduk di atas muka bumi ni dia sepi daripada dosa. Including me. Termasuk juga saya. Dengan saya tahu kapasiti saya yang kurang dengan pahala dah, saya datang mari daripada bumi Kemamang datang ke bumi Putrajaya ni. Bukan nak kata kita ni banyak ilmu, bukan nak kata kita ni tinggi, no, tak ada. Mari ni dengan kadar kasih sayang, dan saya harap sangat-sangat perkataan saya ni jatuh di dalam hati muslimin-muslimat. Pasal apa? Pasal kematian itu sebenarnya adalah bermula satu cerita yang cukup panjang. Bermula satu episod yang cukup panjang, yang nak jadi apa kita di dalam kubur kelak, dia bergantung di atas urusan lakonan kita di atas muka bumi ni. Dengan penggan, dengan satu masa dulu kita buat banyak dosa, banyak muslimin-muslimat. Anda kata dapat dilihat semula amalan-amalan kejahatan yang kita buat satu masa dulu, hari ni dok kering lagi air mata kita ni, dok tangisi dosa-dosa kita buat satu masa dulu. Allahu Rabbi. Cuma jenis kita manusia, kita terlupa, kita lalai. So diingat tidak kita ni di dalam majlis sebenarnya, dengan majlis sebegini dah mengingatkan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak lain tak bukan, lepas daripada ni muslimin-muslimat kena buat gerak kerja untuk apa? Untuk minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. So tu Nabi kata, sesungguhnya kubur itu ialah tempat perhentian yang pertama daripada tempat-tempat perhentian alam akhirat. Hari ni muslimin muslimat lenguh punggung sekejap je dah. Pagi ni kebah punggung sekejap je. Pergi balik apa semua. Balik kat rumah, muslimin muslimat tengok sekejap. Tengok sekejap dalam ruangan kediaman kita duduk tu. Dengan umur kita hari ni 40 tahun, hampir ada orang dapat 50 tahun dah umur. Kadang-kadang almost complete dah hidup kita ni. Allah Ta'ala beri rumah tangga, Allah Ta'ala beri isteri tersayang, Allah Ta'ala beri dapat anak-anak apa semua. InsyaAllah hampir complete dah hidup kita ni. Allah Ta'ala beri pula kenderaan, hampir-hampir complete dah hidup kita ni. Tapi ingat muslimin muslimat, satu masa kalau by hook or by crook, kita akan keluar daripada pintu-pintu kediaman kita tu, dijunjung keluar. Bawa ke mana? Ke pusara aman. One day. Janji Allah Ta'ala itu pasti. Pasal apa? Kematian itu adalah satu kepastian. Kita duduk dalam rumah kita, duduk dalam bilik kita, terlepas satu aircon. Pasal apa? Panas. Pasang satu aircon. Muslimat dalam kubur tak ada aircon. Dia tak ada manfaat dah. Barang-barang dunia ni tak ada manfaat. Melainkan Nabi SAW kata apa? Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Hadis ni cukup very popular. Sangat-sangat popular. Yang Nabi SAW kata apa? Bila matinya seseorang, terputuslah semua perkara illa. Melainkan 3. Yang 3 tu apa dia? Sadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bih. Ilmu yang beri manfaat. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga, awaludin solihin yad'ulah. Allahu Rabbi. Takut kadang-kadang. Bila umur duk makin tinggi, makin banyak ni takut. Pasal apa? Bimbang-bimbang bekalan masih belum cukup. Takut muslimin muslimat. Kita duk puasa sebulan Ramadan baru ni, duk ingat balik pula, cukup ke? Memada ke dengan puasa aku baru ni? Pasal apa? Kita tahu di sudut kapasiti puasa kita duk buat baru ni, kebanyakan daripada kita, termasuk saya, sekadar tahan lapar dan dahaga je. Benda lain banyak juga kita dah buat lagi. Mata-mata kita gagal untuk kita jaga, lidah kita gagal untuk kita jaga. So hari ni kita dapat apa yang sekadar-kadarnya saja. Tapi tak buat tak boleh, muslimin muslimat, pasal tu kefadhuan. Tapi buat di sana masih lagi berharap. Berharap apa? Keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk sembahyang 5 waktu sehari semalam ni, cukup lagi? Dah cukup ke untuk menjamin kita masuk syurga Allah Ta'ala? Tak tahu. Tapi pasal apa buat? Pasal ni Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh kita buat, that's why kita buat. Tapi nak berharap dengan syurga Allah Ta'ala, muslimin muslimat, Imam Syafi'i sendiri berkata, aku ni tak layak dengan syurga-Mu ya Allah. Tu Imam Syafi'i. Orang yang banyak ilmu, tinggal kitab. Banyak mana kita mengaji hari ni. Kita duk ambil ilmu daripada Imam Syafi'i cukup banyak. Bahkan kita di Malaysia ni pun kita menggunakan dari segi kata pendapat-pendapat yang banyak datang daripada Imam Syafi'i. Sehingga kata terkenal kita ni di Malaysia ni bermazhab Imam Syafi'i. Gitu pun, sebegitu pun dia kata apa? Aku tak layak dengan syurga-Mu ya Allah. Apatah lagi dengan kita ni yang berdana satu masa dulu dengan dosa-dosa. Kita terlibat dengan pinjaman beriba, kita beli kenderaan kita beli rumah kita masih lagi banyak muslimin muslimat dengan terlibat dengan dosa-dosa kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita buat juga kefadhuan sembahyang apa semua, tapi di sana jangan lupa untuk kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Kita tak tahu. Kita tak tahu di mana dan bila kita nak mati. Hikmah kenapa Allah Ta'ala rahsiakan tarikh kematian kita. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala nak suruh kita ni duduk dalam keadaan apa sekalipun, naklah senantiasa berbakti pada Allah Ta'ala. Duduk dalam keadaan senantiasa takut kepada Allah Ta'ala. That's why Allah Ta'ala rahsiakan tarikh kematian kita. Andai kata kita tahu bila kita nak mati, senang. Kita nak mati umur berapa? 53 tahun, 63 tahun. So sekarang ni kita umur berapa baru? 40 tahun. 40 tahun kita ya dulu. Ya dulu. Dekat 53 tahun baru kita mari ke surah Al-Huda ni, nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Dah. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala kira perakhiran. Dah? Ada orang dipaham gitu. Tapi tahu ke kita tarikh kematian kita? Tak tahu. Pasal tak tahulah, duduk dalam keadaan apa pun kita nak kena taat pada Allah. Bimbang masa kita buat maksiat pada Tuhan tu, tiba-tiba time tu lah ajal kematian kita meragut nyawa kita.
Ada orang dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan akhir jahat. Mati di atas perut perempuan jalan. Wa na'udzubillah min zalik. Dok buat maksiat. Ambil nikmat tu, isteri ada dah, tapi ambil lagi nikmat daripada kemaluan seorang perempuan jalan. Ni semua ni dosa besar belaka ni. Dia tak tahu tu, dia nak mati di atas perut perempuan jalan, dia buat tu. Akhirnya di situ tarikh kematian dia. Muslimin-muslimat, ambil dengar cerita ni, ambil iktibar. Kita next jangan buat kerja gitu. Walau satu masa dulu kita pernah jahat. Muslimin-muslimat, tak ada bumi yang tak pernah ditimpa hujan. Tak ada lautan yang tak pernah bergelora. Kita semualah, termasuk saya. So kita tahu dah kita satu masa dulu pernah berdosa pada Allah Ta'ala. So next akan datang ni, bertaubat semua. Jangan tunggu ustaz tak ada doa hak gian ustaz. Hak gian kita sendiri belakang belakang, parking belakang ke apa semua, ambil pot sikit, tak ada tangan, ya Allah ya Tuhanku, apalah dosa-dosa aku ya Allah, ampun dosa-dosa aku ya Allah. Pasal apa? Minta, harap sangat-sangat dengan taubat kita pada Allah Ta'ala, kalau kita mati di dalam kubur tu, selesai dah, insyaAllah. Dan kata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Fa inna jaminhu fama ba'dahu asaruhu minhu. Maka katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh itu jika seseorang itu telah terselamat daripada huru-hara azabnya kubur, mati dia malam pertama, jaya dah jawab, mari dah. Muslimin percaya ataupun tidak ni, setelah kita ditinggalkan sekejap di alam barzah, di alam kubur kita tu, sekejap lagi datanglah malaikat munkar wa nakir. Sebut dalam hadis sahih Bukhari, kata apa? Akan datang ni, wajaa malakani, maka datanglah dua malaikat. Malaikat tu kita tahu dah nama dia, munkar wa nakir, tahu dah. Dari segi kata kepercayaan kita, dari segi kata timeline, nak jadi apa dalam kubur tu, hampir-hampir kita tahu dah. Bermakna soalan tentang soal kubur ni bocor dah. Bocor pun sekali pun, bila sampai masa kita mati kelak, kita takut juga. Dan kadang-kadang bocor sekali pun, kita hafal dah jawapan dia, sampai masa exam tak boleh jawab juga. Pasal apa? Yang jawab tu bukan di sini, yang jawab tu di sini. Dia bergantung di atas iman. Oi, takut. Pandai kara cerita tentang kematian lagu mana pun, muslimin-muslimat takkan sampai hakikat sebenar dia, cerita kematian tu. Pasal apa? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubur itu dia boleh jadi daripada taman-taman syurga Allah Ta'ala, dan juga dia boleh jadi daripada kebun, dia jadi daripada lubang-lubang daripada api neraka Allah Ta'ala. Oi, muslimin-muslimat, jangan kata tinggal jauh-jauh lah. Orang tinggal kita seorang diri, tidur dalam surah Al-Huda ni pun takut dalam surah dah tu, takut. Kalau tidur dalam jambang lagi takut. Tidur dalam surah pun takut. Muslimin-muslimat biasa tidur dalam surah. Oi, dah tutup lampu semua gelap, mata liar. Jangan jenera. Betul. Muslimin-muslimat, cerita ni penuh cerita lah, penuh lalu dah benda ni. Dia jemput kita jauh-jauh, dia lock je kita tidur dengan terawa. Kita ni pula duk cari. Saya pernah kena dulu. Pergi tanya habis kuliah apa semua, dia lock kita tu kata-kata dengan beg. Kita duk tanya, kata AJK surau dia, kata ada tempat nak tidur. Apa ustaz tak ada tempat nak tidur ke? Kata tak ada. Loh, lama tu lagu mana dah? Kata sekejap. Muslimin-muslimat, dia panggil kita, dia buka satu store. Dia buat keluar penyapu, dia buat keluar baldi, dia buat keluar paip, getah paip apa semua. Dia kata ustaz boleh tidur tak? Ni bilik ni. Kata boleh. Macam liang lahat dah. Tikak tak ada, apa tak ada. Ada satu tikak atas tu, yang cermin aku tu atas. Dia kata tak boleh tidur. Dah apa dah sat, dia kata sementara cerah je. Dia pujuk aku gitu. Kita nak kata kau ni, dia kan nak kata nak boleh kot, tidur juga. Tak apa tikus. Tengah tidur malam, muslimin-muslimat, tikus jatuh atas dada. Mujur tikus, kalau ular sawa mampu gitu je aku. Tapi nak kata kau ni, itulah ujian. Tapi muslimin-muslimat, walau teruk sebegitu, takkan sama dengan liang lahat. Takkan sama liang lahat. Liang lahat ni di 1001 rahsia. Yang rahsia ni nak jadi lagu mana, dia bergantung di atas si mati tu. Mati dia lagu mana.
Ada Nabi SAW kata, ada manusia yang hari pertama masuk di alam barzah, kubur himpit dia, kubur lanyok dia. Katanya Rasulullah SAW, siapa berselisih tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Subhanallah. Kita duduk di atas mayat ke kubur tu deh. Kita duduk tengok kubur itu sempit, sempit. Keranda tu sendiri pun sempit dah. Keranda tu pun sempit dah. Bila masuk orang tinggal kita dalam kubur, sekejap. Saya tak tahu di sini macam mana dia segi kata situation dia, atau keadaan mayat letak di dalam liang. Dia berbagai-bagai. Ada tempat, kalau di tempat saya tu, dia kawasan pasir, kawasan pantai. Jadi dia akan tinggal mayat tadi di dalam keranda. Tapi sebelum ditinggalkan di kambuh tadi, tong keranda tadi, mayat tu, tudung papan keranda akan dibuka sekali lagi. Untuk apa tu? Untuk iringkan badan jenazah untuk dihadapkan ke kiblat. Itu semua. Dah, siapa pun akan dihadap ke kiblat. Sekiranya batal bawa ni, ada orang letak batal sekejap bawah, tekuk mayat. Muslimat orang ambil. Orang awak naik, orang ambil pasir pula, letak di belakang tekuk dia. Lepas tu pasir-pasir semua tu orang akan letak di belakang dia untuk iringkan mayat tadi tu menghadap ke kiblat. Sebelum ditutup semula papan keranda tadi. Allahu Rabbi. Sedih. Cerita ni, hak saya cerita ni, satu masa kelak, one day kita akan lalu. Kita akan lalu betapa takut kita ni ditinggalkan sendirian di alam barzah. Tak lama dah muslimat. Mungkin pagi ni, mungkin tengah hari nanti, mungkin petang esok, mungkin minggu depan, mungkin next month, bulan depan, ataupun next year, ataupun tahun-tahun seterusnya. Yang pastinya, katanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kematian tersebut dia semakin close dengan kita, semakin hampir dah. Kalau semalam 300 hari, hari ni kurang dah 1 hari, dia jadi 299 hari dah. Esok 298, lusa 297. Duk less lalas sekali sampailah masa apa dia? Katanya dalam lagu Selimut Putih, dia kata apa? Datang masanya insaflah diri, selimut putih membalut badan. Tu. Mari dah masa dia. Mari masa apa? Isahlah diri ni. Tak kala bila tu? Selimut putih duk balut badan. Mari dah. Kalau kita orang lelaki 3 lai kain kapal, kalau perempuan ditambah 2 lai lain, 5 kain kapal. Mari dah. Hak cerita semalam pagi subuh semalam dengar dia surah Al-Huda, pagi ni aku tengok dah kematian aku tu. Oh, begini rupanya. Tiada daya upaya dah. Dia kata apa lagi? Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Mati tu berjuang hidup sepanjang zaman. Berjuang nombor. Nak jadi apa, sama ada boleh berehat, tidur, ataupun duk kena katak semua duk di alam barzah tu. Wallahu a'lam. Bergantung juga di atas urusan kehidupan kita atas muka bumi ni. Dah. Ni dalam kita duk dengar ni cerita ni. Ni ada ni kubur-kubur yang mayat-mayat roh dia orang. Ada ni sedang diazab. Ni sekarang ni dalam kita duk dengar ni cerita ni tentang alam barzah ni, tentang kematian ni. Ni ada kubur-kubur yang kubur tersebut, isi kubur tersebut sedang diazab. Nabi SAW dalam sepotong hadis riwayat Imam Muslim, riwayat daripada Zaid bin Sabit, pernah satu hari katanya Zaid bin Sabit, Rasulullah SAW menunggang keledai masuk di dalam satu kebun Bani Najjar. Bila Nabi masuk dalam kebun tersebut, tiba-tiba keledai, katanya Zaid bin Sabit, keledai Rasulullah ni membelok, yang menyebabkan Rasulullah hampir-hampir jatuh daripada keledai dia tu. Rupa-rupanya keledai tersebut dia menuju ke beberapa kubur di dalam kebun tersebut. Bila sampai di kebun tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada sahabat. Dia kata, siapa dia tahu dia tentang kubur ni? Tu, keledai Rasulullah tadi bawa Rasulullah pergi ke tempat beberapa kubur. Maka bila sampai, Rasulullah tanya sahabat, siapa dia tahu ni tentang kubur-kubur ni? Maka jawabnya seorang sahabat. Dia kata, ana ya Rasulullah, aku tahu cerita dia. Maka Rasulullah tanya apa? Bilakah si mati ni dikuburkan ni? Rasulullah tanya bila ni, hak mati ni bila ni mati masuk di dalam kubur.
Sahabat jawab apa? Ya Rasulullah, hak mati ni semua ni, semuanya mati dalam syirik pada Allah Ta'ala. Rasulullah tanya lain. Rasulullah tanya mati bila? Dia pitah terus soalan Rasulullah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, hak mati ni semua ni syirik belaka pada Allah Ta'ala. Nak khabar apa? Dia orang mati dalam keadaan syirik pada Allah Ta'ala. Dipitah jawapan Rasulullah tu. Rasulullah kata apa? Sekiranya aku dok risau, aku dok bimbang, mu ni untuk urus pula jenazah, kematian akan datang, nescaya akan kupohon pada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala perdengarkan kepada orang semua cerita tentang ni, azab yang sedang aku dengar ni. Isi kubur sekarang ni sedang diazab ni. Kalau tak sabit, aku takutlah mu nak urus pula jenazah akan datang. Aku doa dengan Tuhan, biar orang mu dengar sekali ni. Apa yang aku dengar, biar orang mu dengar sekali. Azab kubur yang sedang dilalui oleh orang dalam kubur ni. Nak sebut apa tu? Azab kubur ada sungguh. Tu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Soalnya sekarang muslimin-muslimat, adakah kita ni pula terselamat? Situ pula. Kita ni for the next station, adakah kita ni pula terselamat? So that's why saya pesan pada muslimin-muslimat tadi, kita ni sendiri pun kena banyak-banyak bertaubat pada Allah Ta'ala. Kena berharap. Dan kita kena husnuzon kepada Allah Ta'ala. Moga-moga sebelum kita kejam mata tinggalkan dunia ni, Allah Ta'ala didik habis buang semua dosa-dosa kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Pasal apa? Dia, kematian ni benda yang pasti. Nak cerita pandai muslim-muslimat, Allah sedihnya lah. Saya banyak kali juga jadi jenazah bawa ke kubur lah. Tapi hak paling nyata sekali kesedihan tak kala baru ni Syawal. Bila Allah Ta'ala jemput abah tersayang saya mati di hari raya. Kita ingat kita umur 35 tahun dah. Birthday dia mati tu di hari jadi dia. 17 hari bulan 7 tu kita sambut hari raya kan. Aidilfitri. Berbetulan hari tersebut tu hari jadi dia, dan hari tu juga genap umur dia 69 tahun, dan hari tu juga Allah Subhanahu Wa Taala jemput dia. Muslim-muslimat, nak cerita apa pun kita tak reti lah. Tapi mati ayah tersayang ni, kita iring sampai ke kubur, kita tengok tu betapa soal hak kita sayang satu, tapi kita dok tengok macam mana di segi persegi liang lahat tu. Aduhai muslim-muslimat, cukup menakutkan. Jangan kata hari kita mati ditinggal seorang diri. Hari ni kalau kita sihat pun ditinggal seorang diri di dalam kubur tu pun habuang semalam pun kita takut. Apatah pergi buat selama-lamanya. Lagi takut. Dah boleh tengok hari kematian ni, semua hak kita ada ni semua tak ada lagi. Nothing. Duit ada pun bertimbung-timbung, tak ada lagi dah guna dia. Dah ada saudara mara, kawan handai, banyak tanaman mana pun tak ada guna dah. Pasal apa? Pasal hari tu tak ada guna dah apa semua ni. Hak malaikat aku nak pergi ni betul-betul mengharapkan kasih sayang pada Allah Ta'ala dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Tu ujung-ujung kita baru sekejap mati. Kita tak tahu kita mati kat mana, muslimin-muslimat. Abah saya sebelum seminggu sebelum dia meninggal, dia jatuh bilik air dulu. Lama dia kita duduk dengar cerita orang mati jatuh dalam bilik air. Ada selamat, ada jatuh selamat, alhamdulillah. Ada kadang-kadang Allah Ta'ala ambil terus nyawa di situ dalam bilik air tu. Ada sempat di dalam ambulans, ada sempat sampai di atas katil hospital. Dan macam bos saya, Allah Ta'ala Allah Ta'ala bagi lagi masa seminggu lebih kurang. Dia mati subuh, dia jatuh subuh, waktu dekat-dekat subuh, pukul 3 pagi nak bangun menyawa. Tak sahur lagi masa tu, tapi dia bangun, dia nak buang air, jatuh seminggu juga. Allah Ta'ala dia mati di hari raya. Orang duk baca khutbah, walaupun kesedihan raya tahun ni tak rasa apa pun, tapi muslim-muslimat harap-harap lah, moga-moga dari hari yang baik, bulan yang baik dia mati tu, Allah Ta'ala beri keampunan pada dia. Apa yang pasti, hari giliran dia selesai dah, tinggal lagi giliran kita pula bila. Tu pula tu, hak mati dah, hak mati pergi dah, tinggal lagi kita pula bila. Yang satu masa kelak kita akan lihat tu rupa sebenar malakul maut.
masuk ke tempat kediaman, di mana tempat kita nak mati tu. Dan kata lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupa sebenar malakul maut, nak jadi comel ke, nak jadi huduh ke, dia bergantung di atas amalan kita. Kalau dia mari dengan jubah hitam, bengis wajahnya, bermakna petanda tak baik dah bagi kita. Takut. Tapi kalau dia mari dengan berjubah putih, dengan manis rupanya, insya-Allah kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Waktu kita duk minta tu, Allahumma jalna minhum, masukkan kita orang semua ni dalam golongan tersebut. Tapi apa yang pasti, kesyahduan tetap terasa. Mati-mati kita tercabut ruh, betapa sakitnya ruh ni tercabut ni, muslimin-muslimat, Allah Ta'ala je tahu. Dalam sepotong hadis riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada di dalam kitab Mustikah Hadis jilid yang pertama hadis ni. Aisyah menceritakan detik-detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah wafat. Tak kala menjelang sakit Rasulullah tu, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tepi Rasulullah ada satu qadah, bukan kedah, qadah ni apa ni? Bencana, satu macam periuk tu. Bila memuncak sakit Rasulullah akan celup tangan dia, lalu Rasulullah ambil air tu, Rasulullah sapu di muka, dan Rasulullah berdoa. Rasulullah kata apa? Allahumma inni ala munkaratil maut au sakaratil maut. Rasulullah tak kala memuncak sakit Rasulullah celup tangan di dalam qadah tadi, Rasulullah ambil air, Rasulullah sapu di muka, Rasulullah doa. Rasulullah kata apa? Allahumma inni ala munkaratil maut au sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku ya Allah, tolong aku ya Allah dalam aku menghadapi ni. Dia kata sakitnya sakaratul maut ni. Muslimin muslimat, kalau Nabi SAW, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah tu pun, yang contoh terbaik kita ambil contoh tu pun sakit nak mati, yang kata sebut dalam Al-Quran, yang kata rahmatan lil alamin, tu pun sakit nak mati, apatah lagi kita yang berdanau dengan dosa ni. Allah Rabbi. Sebab tu dalam sepotong hadis lain katanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah kata apa? Aku tak pernah rasa cemburu pun sekiranya hari ni ada orang cerita pada aku tentang senang je kematian seseorang tu. Siti Aisyah, dia kata apa? Dia kata aku tak pernah cemburu pun. Kalau ada orang kabur kat aku, ada orang mati mudah, aku tak cemburu. Setelah apa tu? Setelah aku tengok sendiri Rasulullah pun sukar nak mati. Muslimin-muslimat, kita tak tahu ni kita ni mati dengan sabit apa. Ada ni kalangan saya ni, kalangan kita dalam surah ni, mati dengan sabit kemalangan ni. Mungkin ada ni, dan tak kurang juga ni depan saya semua, baik saya, baik muslimin-muslimat, yang bakal mati kelak disabitkan dengan penyakit. Mungkin ada ni, okay, apa kecil manis ke, darah tinggi ke, ni mungkin ada juga ni. Dan tak kurang juga ni, mungkin ada juga hak mati di depan saya ni kelak mati dalam keadaan apa dia? Tak sakit apa-apa pun, sihat tubuh badan. Dia nak mati ni muslimin, maksud bukan kira sakit dah. Pergi hospital, berapa ramai orang sakit, mati dah, tak mati-mati pun. Hak ziarah pula pergi mati, hak ziarah pergi tu mati kemalangan. Kita nak pergi ziarah dia, Allah Rabbi, ayah dok sakit ni, anak pukul 2-3 pagi bangun, akak anak-anak tak dalam kereta pergi. Bila buat pergi siapa-siapa muslimin semua tengah jalan kemalangan. Hak sakit tak mati-mati, hak pergi ziarah mati. Ada berlaku tak? Oh, banyak. Pasal apa? Pasal mati tu bukan kira mati, dia sampai masa. Bila sampai masa, nak tak nak kena keluar juga ni. Sebab tu kadang-kadang benda-benda gini kita kena minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, minta ya Allah, ending hidup aku ni biar comel lah, walau satu masa dulu kita jahat. Nak minta ni, akan datang kita nak anam kita punya kehidupan ni sebelum sampai perakhiran tu biar comel. Minta sama. Kita ni manusia biasalah tersasar. Bila tersasar, balik semula. Tu dipanggil tawab. Tawab tu apa? Kembali. Atau juga dipanggil kalimah taubat, kembali semula. Kembali semula kita pada Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, apa dosa aku ya Allah, apa dosa aku ya Allah, tersalah tadi, tersilap tadi. Muslimin-muslimat. Pasal apa? Pasal dia bergantung juga tu dengan akhirat kita kelak.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dia mati-mati selamat dah dia. Boleh dah jawab malaikat munkar wa nakir, insya-Allah perjalanan dia seterusnya akan comel. Kita bukan habis di sini. Habis bukan habis dekat dunia ni. Mati-mati kita bermula satu cerita yang panjang. Masuk di alam barzah, nak comel ke nak uduh bergantung di atas hidup kita pula. Lepas tu dah habis lagi situ. Dia sampai pula masa apa dia? Hari yang Allah kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bil qalbin salim. Hari yang tidak beri manfaat pada harta benda dan anak pinak, tak ada benda. Yang malaikat hak pergi tu menghadap Allah Taala dalam keadaan hati yang sejahtera. Bila tu muslimin muslimat? Yaumul qiyamah, hari kiamat. Situ pula. Dan segala balasan kita, segala pertimbangan kita bergantung di atas dunia ni. Tak cukup lagi dibalas di alam barzah, akhirat pula Allah Taala akan ambil lagi. Allah Taala akan ambil lagi balas di atas apa kita duk urus di atas muka bumi ni. Walhal muslimin muslimat, kita beramal atas dunia ni sama ada baik jahat sekejap je. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dah? Tapi ni kata rahmat Allah Taala. Rahmat Allah Taala dengan kita duk beramal, bertaubat pada Allah. Kita maksiat pada Allah Taala ni 50 tahun kita bermaksiat. Tiba-tiba kita bertaubat pada Allah Ta'ala, baru beribadat 2 hari. Tapi taubat kita tu dengan taubat nasuha, insya-Allah muslimin-muslimat, dosa kita 50 tahun dengan 2 hari kita ibadat, Allah Ta'ala perkenankan. Allah Ta'ala dah pandang hak 50 tahun tu, hak 2 hari tu kita bertaubat. Syarat dia kita buat dengan bersungguh-sungguh. Dah? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, mau bertaubatlah kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Kena minta. Pasal apa kita tak tahu? Macam saya sebut tadi dah, duduk dalam keadaan apa pun kita jangan rasa selesa. Muslimin muslimat, dalam sepotong hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata, macam mana aku nak bergalak, aku nak bersuka ni, sedangkan sangka kala tu sudah berada di mulut malaikat Israfil. Macam mana aku nak berseronok-seronok? Macam mana aku nak happy-happy semua ni? Macam mana? Yang katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang ni sangka kala tu sudah berada di mulut malaikat Israfil. Tinggal Allah Taala beri arahan je, maka kiamat. Tapi apa yang pasti nak jadi ke kiamat tu pun dia ada lagi beberapa bab-bab yang tertentu. Sebab itulah muslimin muslimat, Allah Taala memandang akhirat ni dekat. Kita je cuma memandang ni akhirat jauh. Pasal kita rasa pasal kita ni kecil, kita ni kerdil. Yang pastinya Allah Ta'ala memandang akhirat tu dekat dah, close dah, memang dekat sangat-sangat dah. Sebab tu saya pesan dia, saya muslimin muslimat, duduk dalam ruangan apa pun hari ni, bertaubat pada Allah. Ibadat-ibadat yang kita tinggal satu masa dulu, hari ni kita perkemaskan semula. Solat-solat kita tinggal satu masa dulu, buat muslimin muslimat, qada balik semula. Habis sembahyang apa, kita qada. Habis sembahyang zuhur, bangun 4 rakaat, qada. Dah Al-Quran ambil baca sampai masa dah hari ni 40 naik ke atas, Al-Quran kena jadi teman kita dah. Tak salah baca WhatsApp tu baca juga, ambil sebagai kata informasi, yang update kita punya kita punya information. Tapi satu masa Al-Quran jangan tinggal. Jangan kita duk sibuk dengan WhatsApp saja, sibuk dengan tweet saja, tiba-tiba amalan kita dengan Al-Quran kita tertinggal. No, rugi sangat-sangat. Bukan salah dunia, tapi salah di segi percaturan kita. Kita melebihkan dunia, akhirnya kita meninggalkan ibadat dan juga amalan yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. So yang terakhir katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Dan kata lagi Rasulullah, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika ia si mati tadi tidak terselamat dah daripada huru-hara azab di alam barzahnya, masuk alam barzah malam pertama kena himpit dah dia, kena azab dah dia, didatangkan ada suja'u aqra, patuk dia, belik dia, mari pula kala jengking, gigit dia. Muslimat tak selamat dah. Tu petanda yang kurang baik dah bagi dia, tu petanda celaka dah bagi dia tu. Maka katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama ba'dahu asyaddu minhu, perjalanan yang seterusnya menuju akhirat lebih teruk lagi padanya. Kalau alam barzah, alam kubur pun tidak selamat dah, no,
penantian akhirat. Bangkit kita daripada kubur. Kita akan bangkit pula daripada kubur. Kita akan dihimpun pula di atas satu padang. Yang katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padang tersebut padang mahsyar yang bumi dia itu berwarna putih kemerah-merahan seperti roti baru lepas kena bakar. Tu, saya muslimin-muslimat akan dihimpun. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihimpun manusia pada padang tersebut. Di padang tersebut dalam keadaan berkuluk. Kita ni orang lelaki berkuluk dan bertelanjang bulat. Telanjang bulat. Siti Aisyah radhiyallahu anha bila dengar Rasulullah kata gitu, dia risau. Dia takut, dia malu. Ya Rasulullah, beripung ni atas satu padang ni lelaki perempuan sekali ke? Pasal apa? Pasal Rasulullah kata dalam keadaan bertelanjang bulat. Malu lah. Malu. Siti Aisyah dia malu. Kalau kita baca lagi dalam riwayat dia, tu muslimin-muslimat ada rezeki dah pergi ke Madinah dah. Kita tengok tu. Kita tengok di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada berapa kubur? Makam Rasulullah satu, di tepi lagi tu dua tu, tiga semua dah. Rasulullah, Abu Bakar, dan tu nak ada sana satu. Siapa dia? Umar. Tu tiga tu. Yang satu masa dulu location tu adalah bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Siti Aisyah. Tu kalau kita baca dalam hadis, hari nak wafat Sayyidina Umar dia derita sakit kena tikam oleh Abu Lulu'ah. Bila sampai dah kemuncak kematian, hampir-hampir kematian dia tu, dia pesan, dia khabarkan anak dia Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, pesan sampaikan salam tu. Waktu tu Rasulullah wafat dah. Abu Bakar wafat dah. Rasulullah pesan, Abu Bakar, Sayyidina Umar pesan pada anak dia, pergi jumpa dengan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, beritahu pada dia, sampaikan salam aku ni, sampaikan salamku dengan kalimah assalamualaikum. Cara kita nak bagi salam kat orang, bagi salam dia dah, assalamualaikum, sampai salam ni. Tu cara dia, kita nak bagi salam kat orang. Jangan salam dia dah, salam dia, salam tu dah, kena salam. Tu kita nak kisah salam banyak ke geng pun. Banyak pula dah. Banyak mana salam nak salam ni. Jangan gitu. Itu ni kadang-kadang leceh. Ada orang muslimat, ada sahabat cerita saya, dia malas nak doa dengan Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku, kira macam biasa. Ni siapa dia? Ni bukan mamak ni bukan kedai mamak. Macam biasa alright. Tu kedai mamak. Ni Tuhan ni. Abi busuk pun nak doa, kurang-kurang Rabbi fili wali walidayya ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah. Ni dak dia dak. Ya Allah itu aku kira macam biasa lah, macam biasa. Kalau Tuhan mudah erti nikmat, orang-orang lain lagi mudah erti nikmat. Orang ni macam-macam. Balik pada cerita tadi, riwayat tadi. So riwayat cerita apa Sayyidina Umar, dia pesan pada dia Abdullah bin Umar, khabar kepada Siti Aisyah, khabar kata apa? Boleh tak nak minta permission, sekiranya aku wafat, aku mati dalam masa terdekat ni, space di sebelah Rasulullah tu aku nak duduk, boleh tak disimpan tanam aku di sebelah Rasulullah ni? Umar request, Umar minta dengan Rasulullah, minta dengan Siti Aisyah. Pasal apa? Bilik tu pun sendiri adalah bilik Siti Aisyah, di mana tempat Rasulullah dimakamkan. Kan kita pernah dengar cerita dulu kan, hadis sahih cerita ni, sahabat-sahabat duduk bertelika. Muslimin buka dalam kitab Asy-Syama'il, kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Dia berlaku ni, sahabat-sahabat duduk, pasal dia orang tak ada pengalaman, ada Nabi. So bila wafat Nabi ni, dia orang duduk macam ke confused, keliru, di mana Rasulullah ni patut disimpan tanam. Hak tu mari hadis cerita tentang Abu Bakar tampil. Abu Bakar kata apa? Aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Tidaklah di mana tempat tu disukai oleh Nabi tu sendiri disimpan tanam, melainkan Allah Ta'ala akan matikan Rasulullah di tempat tu. Nabi-Nabi, maka Nabi dimatikan tempat tu, maka di situlah makam dia, kubur dia. Maka di situlah, maka Rasulullah, kita baca dalam hadis, Rasulullah ni wafat di atas apa? Rasulullah wafat dalam pangkuan Siti Aisyah. Tu dia cerita ni pula panjang pula dah, hari cerah tanah dah tu.
Ni mata pun duk ngatuk dah ni. Saya dah ngatuk, demo lah kot ngatuk. Nah, kita dah boleh mikrofon, tak ada masalah. Tunggulah ni sejuk ni ngatuk mata pula. Tapi nak cerita kenapa? Betul. Kan Siti Aisyah kata apa? 4 nikmat aku dapat. 4 nikmat ni aku dapat di hari wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah wafat di hari giliranku. Yang kedua, Rasulullah wafat di rumah aku. Yang ketiga, Rasulullah wafat baina, di antara dada dan leherku. Siti Aisyah kata pada Rasulullah tu, di antara leher dan dada Siti Aisyah. Dan yang keempat kenapa? Rasulullah wafat, tak kala Rasulullah wafat bercampur aliu Rasulullah dengan aliu aku. Nombor satu sebagai hari geleran. Yang kedua di rumah. Yang ketiga di antara dada dan leher. Dan betul hak yang keempat tu, bercampur aliu Rasulullah dengan aliu aku. Semua tahu dah cerita tu tak? Tahu dah ke? Penerangan ke tak payah ke tinggal gitu je? Ke nak tahu juga ni? Nak tahu juga? Nak tahu juga. Orang tahu juga, nak cerita sikit dah. Boleh dah ambil 5 minit boleh dah. Gini muslimin. Hadis tu selanjut dia cerita tentang apa? Datang adik kepada Siti Aisyah yang bernama Abdul Rahman. Bersama dia tu ada, dia panggil siwak. Kita tahu dah Rasulullah dengan siwak ni Rasulullah cukup suka. Sampai dalam sepotong hadis Rasulullah dia kata, aku dok bimbang susah kepada umat aku, nescaya akan kuwajibkan umat aku siwak, bersih mulut sebelum sembahyang. Dah. Tapi sebab tu ulama ditanggung apa? Sunat sungguh kita ni. Nak sembahyang gosok gigi dulu. Pasal nak ngadak Tuhan. Nak jumpa awet pun kalau mulut busuk awet dok jauh tu. Muslimin kalau orang cakap dengan kita, orang tutup mulut ke? Selesa ke kita? Orang duk cakap dengan kita, orang tutup mulut. Kita duk cari busuk mana dah? Mulut tu busuk. Mulut busuk. Orang dah tutup mulut ni. Aku kata, kat mana pula aku ni busuk ni? Akan minyak atas seperti tubuh dah. Mulut busuk. Kita nak ngadak Tuhan, lagi kena bersih. Nabi SAW tiba-tiba dalam keadaan Rasulullah nazak tu, di mata Rasulullah, kan kita kata dah tadi, Rasulullah di atas pangkuan Siti Aisyah. Bila mari Abdul Rahman, mata Rasulullah do'im siwak. Siwak dia bersama dengan tu Siti apa nama Abdul Rahman. Satu kata di tangan dia. Di tangan Abdul Rahman tu ada siwak. Rasulullah do'im siwak di tangan Abdul Rahman. Siti Aisyah perasan. Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, nak siwak ke?" Rasulullah beri isyarat je. Rasulullah anggur. Maka di tangan dia tu lah Siti Aisyah minta, maka muslimin-muslimat siwak ke mulut Rasulullah. Siti Aisyah yang tolong siwakkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata siwak tadi dia baru ni, siwak baru. So bila siwak baru, bulu dia jadi kerah. Nampak Rasulullah uncomfortable. Nampak Rasulullah macam tak selesa. Maka kata lagi Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, nakkah aku lembutkan dulu ni siwak ni?" Rasulullah anggur. Maka muslimin-muslimat, Siti Aisyah masukkan siwak tadi ke dalam mulut dia supaya bercampur aliu kepada bulu siwak tadi supaya lembut. Lepas pada tu baru dia masuk semula dalam mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas pada tu Rasulullah pun wafat. Situ masuk dia tu. Yang katanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, di antara nikmat aku dapat apa dia? Bercampur aliu Rasulullah dengan aliu aku tak kala wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situ kita duk fikir benda lain dah tadi. Campur aliu apa pula ni? Ini kerja leceh lah ke ni? No. Hak masuk di situ. Siwak yang disiwak oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin-muslimat, nak cerita tentang apa tadi? Dah habis lagi. Tentang maqam Sayyidina Umar tu. Siti Aisyah dia malu. So wafat sungguh Sayyidina Umar Al-Khattab, akhirnya tempat tu Siti Aisyah kata apa? Sesungguhnya tempat tu aku spend untuk aku, tapi memandangkan yang minta ni adalah Sayyidina Umar, maka aku izinkan juga. Setelah wafat Sayyidina Umar Al-Khattab, akhirnya Umar tu disimpan tanah di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab tu kalau kita baca lagi dalam riwayat Ibnu Umar, bila dia pergi ziarah pada makam Rasulullah, dia kata apa? Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya abi, dia sebut assalamualaikum wahai bapakku Abi. Pasal apa? Sayyidina Umar tu ada di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan setelah Sayyidina Umar Al-Khattab ni dimasukkan ke dalam bilik Siti Aisyah, start pada hari tu
Siti Aisyah duduk dalam rumah pun dia pakai tudung. Pasal apa? Pasal dia malu. Walaupun Sayyidina Umar tu mati dah, dia malu lagi. Sehingga kan disebut lagi dalam riwayat, sahabat-sahabat dia buat macam buat satu macam bilik sikit. Pasal apa? Untuk memudahkan Siti Aisyah ni. Pasal Siti Aisyah malu. Tengoklah muslimin-muslimat, orang mati pun Siti Aisyah malu lagi. Dia kira aurat tu. Kita ni orang hidup dah malu. Sini payahlah deh. Kalau belah-belah kampung tu kadang-kadang orang main jual ikan kembang gantung lagi. Minyak tubuh macam sutong tu. Minyak tubuh ni pergi. Dah. Berapa ni ikan ni, berapa hias kilo? Oh, jual ikan tu tengok atas bawah. Nak jawab tu pun fikir panjang. Ni berapa ringgit sekilo ni? Ni ikan buta, tanya ikan buta. Makan ke ikan buta? Dia duk nampak ikan buta pasal mari besar tubuh ni macam buta. Baju dalam dah lah dak pakai satu hari dah. Kembang gantung ni duk tarik kalau terlucut muslimin-muslimat nak kata gona. Dak mandi wajib hok jual ikan tu. La ilaha illallah. Dak malu sungguhlah. Apa jadi gitu lah. Ni. Orang kampung ni leceh kok kadang-kadang. Dah tengok apa semua, peluh-peluh duduk mari ni. Ingat boleh cari belaka ni. Boleh cari belaka ni. Mari surah je pakai kopiah, pakai serbang ni. Duk rumah dak tahu ni. Kadang-kadang nak tutup TV lelek-lelek lah. Tengok air dah jebat, tak jadi sarang tutup. Tengok sekejap ni. La ilaha illallah. Muslimin-muslimat, kita tahulah diri kita ni. Kita kenal diri kita ni. Tak payah berpura-pura lah. Kita dengan orang perempuan, gitulah satu ujian yang cukup besar. Sebab tu kita kena kawal nafsu kita ni. Dengan apa? Dengan ilmu-ilmu agama sebegini. Supaya apa? Kita didik nafsu kita supaya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa dia? Yang pastinya muslimin-muslimat, daripada hadis kita baca pada pagi ni, sama-sama daripada kita hendaklah banyak-banyak takut pada Allah Taala. Pasal apa? Perakhiran hidup kita ni hendaklah kita minta supaya diakhirkan dengan husnul khatimah. Jadi muslimin-muslimat, sebelum saya tutup majlis kita ni, sekali lagi saya baca sekali lalu hadis yang kita baca pada hari ini. Hadis datang daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, innal qabru awwalu manzili min manazilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu asaruhu minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kubur ialah tempat perhentian yang pertama daripada tempat-tempat perhentian alam akhirat. Oleh itu, jika seseorang telah terselamat daripada huru-hara azabnya, maka huru-hara di tempat-tempat yang lain lebih ringan lagi kepadanya. Maka jika ia tidak terselamat daripada azab yang tersebut, maka huru-hara di tempat-tempat yang lain lebih berat lagi padanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi wa Ibnu Majah. Kalau kita baca sekali lalu gitu, muslimin semak ni boleh tidur dah kita. Tapi memandangkan hadis ni dia perlu penghuraian, so that's why dah jadi lambat. Tambah lagi pula muslimin-muslimat tokalah nak duduk sekejap aja dah. Saya mari daripada jauh. Jadi apa salah kita spend lebih kurang 1 hour, insya-Allah. Moga-moga ikatan ukhuwah kita pada pagi subuh yang mulia ni akan terjalin terus. Dan muslimin-muslimat, lepas daripada ni buat sikit gerak kerja apa dia? Buatlah ibadat pada Allah Taala. Dan bertaubatlah selalu kepada Allah dalam ruangan apa pun kehidupan kita hari ini. Banyak-banyak kita takut pada Allah Ta'ala, supaya akhirat kita kelak mudah kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin-muslimat, terkasar bahasa, tersilap bicara, saya mohon ampun dan maaf. Itu semua datang daripada kekhilafan diri saya. Yang pasti, saya sayang semua pada muslimin dan muslimat sekalian. Moga-moga satu masa kelak kita terhimpun di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai umatnya, tak kala kita susah di padang mahsyar kelak, insya-Allah. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk dan lemah datang daripada kesilapan dan kelemahan di saya. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Innal insana lafil khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أعلم بالصواب. صلى الله على محمد